Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam. Dah bagi salam lah tadi ya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang sangat-sangat dihormati sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi ini, pagi Jumaat yang sangat mulia. Sekali lagi kita dapat berjumpa dalam perbincangan mengenai pengajian bahasa Arab Al-Quran. Pagi ini Ustaz Farid dia telah ke hospital. Moga dia dapat join kita sekejap lagi. Dia ada urusan di hospital. Jadi pagi ini hanya ada Ustaz Agong yang membawa mengenai, yang mengajar kita setiap hari mengenai bahagian satu lah, kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Jadi Ustaz Agong dah masuk ke siri ke-18. Hanya ada lagi 3 siri, dia dah habis dia punya. Kemudian Ustaz Angah pada pagi ini akan membawa kamus. Kita akan mula dengan Ustaz Angah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila Ustaz Agong habis kaedah terpilih dia, kerana dalam bahagian satu ni hanya ada 20 kaedah. Jadi seperti mana yang kita jelaskan, kita sedar pengikut-pengikut program kita ini, program bersama kita ini, ada yang sangat hebat, yang dah tinggi, dia dah faham nahwu sorab pun dah bagus, sangat bagus. Ada yang sederhana dan ada yang beginner. Jadi bila Ustaz Agong nanti bila dia habis, insya-Allah dia akan masuk balik level 1. Dia akan menghuraikan kaedah-kaedah daripada pertama tu, tapi dengan tumpu kepada terma-terma seperti i'rab, apa dia sebenarnya i'rab, ada orang tak tahu apa dia i'rab, madi, apa dia mudarik, hukum ilah, fa'il, majhul, jamak lah, apa semua sekali nanti dia pelan-pelan dia akan go through, ikut kaedah pertama, kaedah kedua, apa saja terma-terma yang ada tu dia akan hurai supaya semua boleh mengikuti. Jadi bila dia habis 3 kaedah lagi, kita akan patah balik ke level 1. Ustaz Agong akan sentuh, huraikan terma-terma supaya beginners dapat mengetahui. Jadi sesi untuk Ustaz Agong, bila dah habis kaedah terpilih ini, dia akan pergi ke belakang supaya tuan-tuan puan-puan yang sudah tinggi tak perlu nak menunggu awal. Jadi kalau kita rasa itu dah terlalu basic sangat, kita start dengan Ustaz Angah, Ustaz Farid, kemudian akhirnya dengan Ustaz Agong. Jadi kepada mereka-mereka yang sangat baik nahwu sorab dia, jadi boleh dia keluar awal. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Angah untuk masuk kepada bahagian kedua, kamus kata dasar Al-Quran. Jadi silalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, pelajar-pelajar yang tengah menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah pagi ini kita mulakan dengan kamus kata dasar Al-Quran.
Jadi selalu kita ingatkan bahawa kamus kata dasar Al-Quran ini merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan bagian terutama daripada buku ini, yang mana buku ini teknik dan faham hadam kata dasar Al-Quran. Jadi memang kita perlu mengetahui apa kata dasar dari perkataan-perkataan yang kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan teruskan kamus kata dasar kita pada huruf sin. Pada huruf sin ini di dalam buku Dr. Wan Rusli ada pada muka surah ke 119. Pada muka surah ke 119. Jadi untuk tidak melengahkan waktu, langsung saja kita masuk ke muka surat 119. Langsung pada bagian pertama ada didapati kata dengan 4 ba. Dengan kod 4 ba bermakna kata ini akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Apa dia perkataan itu? Dia terdiri dari 3 huruf sin, hamzah dan lam. Sin, hamzah dan lam. Jadi dari huruf sin, hamzah dan lam ini akan kita dapati fi'il sa'ala yas'alu yang bermakna bertanya atau meminta. Sa'ala yas'alu. Lepas tu ada isim dia masdar. Masdar dia adalah su'alun. Su'alun berarti permintaan atau pertanyaan. Jamaknya su'alun atau su'lun, ya, su'lun. Lepas tu su'lun jamaknya as'ilah, ya, as'ilah. Lepas tu ada kata-kata tasa'ala. Ini juga fi'il. Tasa'ala ini apa beza dengan sa'ala? Coba kita tengok. Kalau sa'ala dia cuma terdiri dari 3 huruf. Berarti wazan yang digunakan adalah sa'ala fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Kalau tasa'ala berarti ada huruf tambahan ta dan alif setelah huruf sin, berarti wazan yang digunakan adalah tafa'ala. Sebagaimana yang ada di pada muka surah ke-14. 14 itu kan ada wazan-wazan yang digunakan dari fi'il madi. Pada muka surah ke-14 kita rujuk balik. Ada situ wazan 9 wazan. Ada tafa'ala, itu adalah wazan yang ke-7. Tuan-tuan, puan-puan pelajar boleh tengok. Tafa'ala akan menghasilkan, kalau kata-katanya sa'ala akan menghasilkan tasa'ala. Kalau wazannya tafa'ala ini bermakna saling. Kalau bertanya bermakna tasa'ala, bermakna saling bertanya. Okey, kita tengok muka surah ke-119. Jadi akan kita jumpai selalu kata-kata sin dengan huruf sin, hamzah dan lam ini dalam Al-Quran. Contohnya pada surah Al-Baqarah misalnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Wa iza, dan jika sa'alaka ibadi, sa'alaka, dan jika sa'alaka ibadi, hambaku bertanya kepadamu. Sa'alaka ini kan bermakna bertanya kepadamu. Ibadi, hambaku bertanya kepadamu. Anni, tentang saya, tentangku. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Itulah kata-kata yang digunakan. Contoh lain apa? Contoh lain misalnya kalau sa'ala yang tadi kan kita contohkan bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau meminta, misalnya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalu. Itu dia, wala tusalu nama kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta. Tusalu ini maknanya kamu tidak akan diminta tentang apa yang mereka kerjakan. Tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Contoh lain kita ambil dari kata-kata ini, kita ambil dari kata-kata tasa'ala. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Ini selalu yang kita baca pada surah An-Naba ayat pertama.
Apa ayat pertama surah An-Naba? Amma yatasaalun. Nah, ini diambil dari kata-kata tasa'ala yatasaalu. Itu dia. Fiilnya fiil mudhari'. Tasa'ala yatasaalu. Jadi amma yatasaalun ini bermakna tentang apa? Mereka saling bertanya-tanya, saling bertanya-tanya. Okey, kita teruskan. Di bawah sekali ada kod dengan 4 ba. Jadi selalu kita ingatkan bahawa kita hanya perlu untuk pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama kita akan perlu ingat dulu yang kata-kata yang selalu muncul atau kerap dalam Al-Quran dulu. Bermakna kod dia adalah 3 ba dan 4 ba. Contoh yang di bawah sekali ada huruf sin, ba dan ha. Huruf sin, ba dan ha. Dari huruf sin, ba dan ha ini ada fiilnya sabaha yasbahu, bermakna terapung atau berenang. Ada kata-kata sabhun, berenang juga, ini adalah isim dia. Ada kata-kata sabbaha. Sabbaha ini bermakna menyebut subhanallah atau bertasbih kepada Allah. Sabbaha. Sabbaha berarti wazan yang digunakan adalah fa'ala. Sabbaha. Okey. Lepas tu yang bawah sekali ada kata-kata subhanun. Subhanun ini bermakna maha suci daripada kekurangan. Banyak sekali akan kita jumpai di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan perempuan, memang dah dikodkan di dalam buku ini dengan 4 ba. Bermakna sangat banyak kata-kata dalam Al-Quran dengan menggunakan huruf sin, ba dan ha. Apa contohnya? Contohnya pada surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih. Sabbih ini adalah fi'il amar daripada kata-kata sabbaha yusabbihu sabbih. Fi'il amar bermakna sabbihisma rabbikal a'la, bermakna sebutlah atau pujilah, sabbihisma rabbikal a'la, dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihis. Lepas tu ada lagi kata-kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sama juga fasabbih, maka pujilah, ucapkan subhanallah, fasabbih. Okey. Itu dia. Dan banyak lagi kata-kata yang menggunakan kata-kata huruf dengan huruf sin, ba dan ha. Apalagi kita selalu menjumpai dari kata-kata subhanallah. Di dalam Al-Quran ada. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka. Subhan ini kan bermakna maha suci daripada kekurangan. Kalau subhanaka, maha suci engkau daripada kekurangan. Siapa itu engkau? Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata sin, ba dan ha ini akan selalu kita dapati di dalam Al-Quran. Baik, kita teruskan pada muka surah ke 120. 120 itu ada di paling atas sekali ada huruf sin, ba dan lam. Huruf sin, ba dan lam. 4 ba juga. 4 ba ini bermakna selalu akan kita jumpai. Huruf sin, ba dan lam ini, misalnya dia akan melahirkan kata-kata sabilun, jamaknya subulun. Sabilun jamaknya subulun. Bermakna apa? Bermakna jalan. Jalan. Misalnya dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Fi sabilillah, di jalan Allah. Sabil ini bermakna jalan. Kita akan selalu akan selalu kita dengar fi sabilillah, ibnus sabil, kan, kata-kata yang menggunakan kata-kata sabilun, jamaknya subulun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah yang sedang mengikuti live kita dan pelajar-pelajar, sekarang kita masuk pada huruf sin, jin dan dal. Sin, sa, ja, da. Ini 4 ba juga. 4 ba juga bermakna selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Dari kata huruf sin,
jin dan dal, sa, ja dan da. Ada fi'il dia yang menggunakan huruf ni. Apa fi'il dia? Sajada yasjudu, bermakna sujud, bersujud. Sajada yasjudu. Masdar dia apa? Bentuk kata terbitan dia apa? Kata terbitan dia adalah sujudun. Sujudun. Sajada yasjudu, sujudun, bermakna sujud. Lepas tu ada kata-kata sajidun. Ini dah diterangkan dengan Ustaz Agung. Apabila ada mengikuti wazan fa'ilun, bermakna adalah pelaku. Sajidun. Kalau sajada bermakna bersujud, sajidun bermakna orang yang bersujud. Pelaku yang bersujud, orang yang bersujud. Sajidun jamaknya sujjadun. Baik, di dalam Al-Quran apakah ada? Akan banyak kita jumpai dalam Al-Quran yang menggunakan huruf sin, ja dan dal ini, sajada. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah kita ambil wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa iz qulna, dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikah, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua. Ini fi'il amar dia. Sajada yasjudu, usjud. Sajada yasjudu. Usjudu li adama, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud. Fasajadu illa, kecuali iblis, kecuali iblis. Jadi ketika Allah menyuruh malaikat bersujud kepada Adam, maka mereka terus bersujud kecuali iblis. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Karena masa kita tidak begitu lama. Kita teruskan pada huruf sin, ha dan ra. Sin, ha dan ra. Muka surah 120 masih sin, ha dan ra. Dari huruf sin dan sin, ha dan ra ini, sahara ini, ada fi'il dia. Apa fi'il yang dilahirkan daripada huruf sa, ha dan ra? Adalah sahara yasharu. Sahara yasharu bermakna melakukan sihir, mensihir makna. Lepas tu ada kata dia sahirun. Kalau menggunakan wazan fa'ilun bermakna pelaku dia. Kalau sahara melakukan sihir, berarti sahirun bermakna orang yang berbuat sihir, atau lebih akrab kita kenal dengan ahli sihir. Sahirun jamaknya saharatun, ahli sihir. Ada kata terbitan dia. Apa kata terbitan dia dari fi'il sahara yasharu ini? Kata terbitan dia adalah sihrun, sihir. Okey. Lepas tu ada kata-kata musahharun, yang teruk terkena sihir. Lepas tu ada kata-kata saharun, jamaknya asharun. Bermakna waktu sebelum subuh. Okey. Di dalam Al-Quran misalnya wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syaitanu kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ini yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini dia. Apa nama dia? Syaitan itu yang kafir ataupun yang melakukan kesyirikan, yu'allimuna an-nasa as-sihr, mengajarkan mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Ini ada pada surah Al-Baqarah. Lepas tu ada misalnya kata-kata waktu sebelum subuh, saharun. Ini waktu sahur, saharun, sahur. Waktu sebelum subuh. Saharun jamaknya asharun. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut. Najjaynahum bisahar. Sesungguhnya kami telah mengirimkan hujan angin batu
kepada mereka selain daripada keluarga Lut. Najjaynahum bisahar. Kami menyelamatkan mereka pada waktu sebelum subuh. Najjaynahum bisahar. Kami menyelamatkan mereka pada waktu sebelum subuh. Itu dia. Jadi apa yang kita dengar selama ini waktu sahur tu apa? Ini dia bermakna waktu sebelum subuh. Memang sahur sebelum subuh. Kalau sahur setelah subuh bukan sahur nama dia. Itu makan pagi. Baik, lepas tu ada kata-kata sahara. Di bawah sekali diikutkan dengan 3 ba. Ada huruf sa, kha dan ra. Okey. 3 ba. Okey. Sahara. Dari kata-kata sahara ini, huruf sahara, ada fi'il yang berasal dari 3 huruf ini. Ada fi'il dia adalah sakhira yaskharu. Sakhira yaskharu. Lepas tu bermakna mengejek. Mencela, mengejek. Lepas tu ada kata-kata sakhara. Sakhara bermakna memudahkan. Lepas tu ada kata-kata istashara, menjadikan bahan ejekan. Lepas tu ada kata-kata sukhriyun. Sukhriyun ini ejekan juga. Ini adalah isim. Lepas tu ada kata-kata sikhriyun. Sukhriyun ejekan, sikhriyun kemudahan. Okey. Misalnya di dalam Al-Quran apakah ada? Ada. Ini 3 ba bermakna 3 ba ini akan kita jumpai banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya dalam ayat Luqman ayat ke-20, surah Luqman ayat ke-20, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tarau annallah, apakah tidak kamu melihat atau memperhatikan annallah, bahwasanya sakhara lakum. Sakhara bermakna memudahkan. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Ma fis samawati wa ma fil ard. Sakhara lakum, bahwasanya Allah telah memudahkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini diambil dari kata-kata sakhara yusakhiru, fa'ala yufa'ilu. Baik, kita teruskan pada muka surah ke-121. Ada dengan huruf sin, ra dan ra. Huruf sin, ra dan ra. Huruf sarara. Sarara ini ada fi'il yang menggunakan huruf sarara. Ada fi'ilnya sarra yasurru. Sarra yasurru. Sarra ini bermakna menggembirakan. Okey. Lepas tu ada kata-kata terbitan dia sururun, kegembiraan. Masrurun, yang gembira. Masrurun berarti yang gembira. Ini diambil dari isim maf'ul, maf'ulun masrurun, yang gembira. Lepas tu ada kata-kata asarra, merahasiakan. Ada kata-kata sirrun, asrarun jamak dia. Ini kata terbitan bermakna rahasia. Lepas tu ada kata-kata sarairu, rahasia diri. Ada kata-kata sarra'u, bermakna saat senang, saat gembira. Lepas tu terakhir ada kata-kata sururun. Sururun ini bermakna katil-katil. Katil-katil. Jadi di dalam Al-Quran banyak akan kita jumpai dengan huruf sin, ra dan ra. Okey, huruf sa, ra, ra. Misalnya di dalam surah Al-Ghashiyah, Al-Ghashiyah, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan atau katil-katil, dipan-dipan yang ditinggikan, marfu'ah. Fiha, di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam surga. Okey, misalnya lagi contoh
dalam Al-Quran dengan kata-kata dengan huruf sarara ini misalnya innahu kana fi ahlihi masrura. Masrura bermakna yang gembira. Masrur. Okey. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu masa di dunia dengan keluarganya bersenang-senang. Orang yang bersenang-senang. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah. Sekarang kita praktiskan apa yang ada kata dasar yang telah kita belajar ini. Kita praktiskan, kita teruskan pada surah Yasin. Namun sebelum itu, kita persilakan untuk Ustaz Farid menambahkan. Jadi pada muka surat 121 tu, 121 tu ada perkataan surur. Surur ni makna jamak kepada apa? Jamak kepada sarirun. Tapi jangan kita panjangkan rur. Kalau surur panjangkan jadi kegembiraan. Kegembiraan. Kalau masrur orang gembira. Kita rujuk pada muka surat 120. Okey. Terima kasih banyak kepada Ustaz Farid telah menambahkan apa yang telah kita bahas pada muka surah ke-121. Baik, tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar, jika ada sembarang pertanyaan atau soalan boleh di type di bagian komen. InsyaAllah kita boleh discuss sama-sama. InsyaAllah kita belajar. Sekarang kita lanjutkan, kita teruskan mencari kata dasar daripada surah Yasin. Pada surah Yasin. Pada pagi hari ini kita teruskan pada ayat ke-8. 8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah yang tengah menyaksikan live kita pada pagi hari ini, insya-Allah kita akan cari apa kata dasar yang menjadikan ayat ini. Okey, baik. Kita pada ayat ke inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Bagi yang sedang membuka Al-Quran, itu ada pada surah Yasin ayat ke-8. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan mencari kata dasar dia ya. Baik. Inna. Inna ini adalah huruf. Jadi karena dia adalah huruf, maka tak perlu kita cari. Inna. Okey, inna ini dia ambil di apa nama dia? Dia merupakan asal dari gabungan inna dan na. Inna. Jadi inna macam ni dia. Inna. Jadi kalau ada tuan-tuan, puan-puan pelajar yang ada jumpa kata-kata inna, inna ini bermakna dan sungguh, sesungguhnya dan sungguh. Senang. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna a'tayna. Sesungguhnya telah kami beri. Jadi kalau ada kata-kata inna di depan bermakna sesungguhnya. Tak perlu kita cari karena memang tak ada dalam buku ini. Baik, karena dia adalah huruf. Jadi yang ada dalam buku ini adalah isim dan fi'il. Ya, okey. Jadi sekarang kita ambil ke kata ja'alna. Ja'alna. Baik, ja'alna. Jadi ja'alna kalau kita tengok ja'alna, ada na di belakang. Kita ingat-ingat belajar-belajar kita yang telah lalu bahawa ja'alna ini kalau kita masukkan kepada kalau kita pisahkan kata-kata dia ada diambil dari kata-kata ja'ala. Ada ja'ala dan na belakang. Ja'ala dan na. Ja'ala dan na. Ja'alna. Ni na. Jadi ada na di belakang itu dinamakan isim dhamir. Isim dhamir. Nanti diterangkan sama Ustaz Agung telah diterangkan hari itu tentang fa'il Ustaz ya, Ustaz Agung ya, tentang fa'il.
Jadi ja'alna ini dia merupakan gabungan daripada kata-kata ja'ala dan na. Okey. Kalau kata-kata ja'ala ini berapa huruf? 3 kan? Huruf ja, huruf ain dan huruf lam. Dah, tak perlu lagi kita pening-pening mencari kata dasar, mencari apa huruf dasar dia. Sudah jumpa ja'alna ini, dia merupakan gabungan daripada kata-kata ja'ala dan na. Jadi lam ini sukun, makanya ja'alna. Okey. Ja'ala itu ada pada muka surah ke-85. Kita tengok 85. Okey. Tuan-tuan boleh tengok ja'ala. Ada ja'ala. Huruf ja, ain dan lam. 4 ba. 4 ba. Ja, ain dan lam. Ja'ala yaj'alu berarti membuatkan atau menjadikan. Jadikan atau membuatkan. Ja'ala. Baik. Ni. Jadi ja'alna adalah dari kata-kata ja'ala dan na. Kenapa dia berubah menjadi sukun? Dia adalah fi'il madi. Ja'ala kalau dia bersambung dengan domir fa'il ni kan domir fa'il ni, domir pelaku. Maka dia lam dia sukun. Ja'alna. Ja'ala dan na. Ja'ala berarti ja'alna, kalau ja'alna na di situ bermakna kami. Ja'ala menjadikan, ja'alna kami menjadikan. Kami jadikan. Okey, ini ja'alna ini adalah huruf dasar dia huruf ja, huruf ain dan huruf lam. Kami menjadikan, kami jadikan. Fi, fi tak perlu kita cari karena fi adalah kata sendi. Kata sendi fi bermakna di. Boleh di dalam, boleh menunjukkan tempat lah, menunjukkan apa dia fi. A'naqihim. 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 Jadi ada kata-kata him di belakang. Him. Him ini adalah domir. Berarti dia adalah gabungan dua kata. A'naqihim berarti kita pisahkan adalah dari kata-kata a'naq. 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 Him. Him ini adalah domir. Him ini bermakna mereka. Him, hum, hu, ha, waja'alnahu misalnya. A'naqihi atau a'naqihim. Okey, a'naqiha. Itu ha, hu, hi itu adalah isim domir. Isim domir namanya. Jadi ada kata-kata a'naq. A'naq inilah yang perlu kita cari kata dasar dia. Kenapa Ustaz kita perlu cari kata dasar dia? Disebabkan a'naq ini dia ada 5 huruf. Ada huruf hamzah, ada huruf ain, ada huruf nun, ada huruf alif, ada huruf qaf. Dah 5. Sementara kita kata dasar dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Ini ada 5. Macam mana kita nak cari 3 huruf dia? Okey. Kita masukkan dia ke dalam wazan. Di dalam wazan, kalau a'naq berarti wazan dia apa? Af'ala. Af'al. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, selalu kita ingatkan bahawa huruf dasar dalam wazan ini adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Huruf fa, ain dan lam. Kalau kata-kata a'naq, af'al, berarti huruf dasar dia adalah huruf fa. Huruf fa di sini sukun. Mati. Af'al. A'naq berarti fa. Yang menjadi fa huruf dasar dia adalah huruf ain. A'naq. Af'al. Huruf ain kata dasar kita yang pertama. Okey. Yang kedua huruf ain dia af'al. Berarti ain dia baris atas. Di sini a'naq yang baris atas apa?
Huruf nun. Dah dua, kita cari yang terakhir. Huruf lam dia yang terakhir. Ada di terakhir. Af'al. A'naq. Berarti lam dia adalah qaf. Dapatlah kita huruf dasar dia bahawa kata a'naq dia adalah kata dasar dia ain, nun dan qaf. Okey, baik. Huruf ain, nun dan qaf. Okey, kita akan jumpai pada muka surah ke-154. Kita buka ke muka surah 154. Ini dia. Boleh tuan-tuan tengok. Mana dia? Ni. Ini dia. Ya, okey. Ain, nun dan qaf. Ada kata-kata a'naq yang kita cari? Ada. Ni dia. Unuqun jamaknya a'naqun, bermakna leher. A'naq bermakna leher. Jamak berarti jamak ini bermakna leher-leher. Banyak leher. Kalau unuqun bermakna leher saja, jamak dia adalah a'naq, leher-leher. Berarti a'naqihim berarti bermakna a'naq ini adalah leher-leher. Leher. Leher siapa? Leher mereka, him, mereka. Leher mereka. A'naqihim. Aghlalan. Ni dia. Ada kata-kata aghlalan. Aghlalan. Kita masukkan lagi ke wazan aghlalan. Aghlalan ini sama wazan yang digunakan dengan a'naq. Aghlal, a'naq sama. Okey. Kita padam ni. Ya. Aghlal. Berarti wazannya adalah af'al. Aghlal. Ini panjang ya. Dalam Al-Quran dia menggunakan apa nama dia? Jenis tulisan yang menggunakan tanda panjang. Boleh dalam bahasa Arab boleh menggunakan alif. Okey, aghlal. Aghlalan. Okey, af'al. Ini ada alif belakang dia, Ustaz. Okey, kita apa nama dia? Kalau baris belakang ini tak ada pengaruh apa-apa karena itu adalah pengaruh i'rab. Pengaruh i'rab yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung semalam. Dia boleh menjadi aghlalan, boleh menjadi aghlalin, boleh menjadi aghlalun. Boleh menjadi aghlalin. Itu dia. Boleh ya? Berarti af'al. Af'al. Huruf asli adalah fa, ain dan lam. Okey, aghlalan, af'al. Okey, berarti fa fi'il dia, huruf asli dia adalah huruf yang pertama yang sukun, aghlal, af'al, berarti huruf gha. Okey, ini huruf asli dia, huruf gha. Yang kedua adalah huruf af'al, aghlal. Ain dia adalah huruf lam. Ghala. Lepas tu lam terakhir, huruf asli dia fa, ain dan lam. Lam terakhir kalau kita masukkan ke ini aghlalan, berarti huruf lam juga. Maka kata dasar daripada kata aghlalan adalah gha, lam dan lam. Kita akan jumpai pada muka surah ke-158. Kita tengok 158, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang ada di rumah. Ni dia. Nampak huruf gha, lam dan lam. Ini dia. Ada kata-kata yang kita cari, aghlalun. Apa makna aghlalun? Belenggu. Belenggu bahasa Melayu okey, belenggu. Aghlalun, belenggu. Belenggu dengan rantai sama Ustaz? Belenggu dengan rantai.
Lebih kurang berarti. Aghlal ini bermakna belenggu. Ustaz, dalam buku ini aglalun. Aglalun. Sementara dalam surah Yasin aglalan. Aglalan tak ada masalah dalam segi arti karena dia itu berbeza i'rab dia. I'rab dia beza, makna tak akan berubah. Cuma akan merubah i'rab saja. Ini aglalan ini berarti dia tengah mansub. Nanti akan diterangkan oleh Ustaz Agung. Aglalan berarti belenggu. Kita terjemahkan dulu apa yang ada. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Sesungguhnya kami telah jadikan fi a'naqihim, di leher mereka. Apa yang dijadikan leher mereka? Belenggu. Maka dalam surah Yasin itu menerangkan bahwa dijadikan di leher mereka itu belenggu-belenggu, rantai-rantai. Oke. Kita teruskan fahia ini tak perlu kita huraikan karena fa adalah satu huruf fa saja. Oke. Lepas tu hiya adalah isim dhamir. Oke. Sebelum tu kita dengarkan dulu tambahan daripada Ustaz Farid. Sila Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit tambahan nak mencelah lah. Aghlal ni makna belenggu. Dibelenggu. Makna sesungguhnya kami jadikan pada tengkok mereka belenggu, ikatan. Belenggu. Fahiya ilal azqan. Okey. Jadi tengkok-tengkok mereka ilal azqani fahum muqmahun. Tengkok mereka ke dagu. Macam inilah, dibelenggu. Macam terikat dagu. Tapi ada tafsir kata macam ke atas. Macam pelbagai tafsir kita boleh lihat di kalangan ulama lah apa yang dimaksudkan a'naqihim aghlalan. Ada kata ke atas, ada kata ke bawah. Dibelenggu. Okey. Cuma saya nak sentuh di sini mengenai dengan perkataan ni. Aghlal. Aghlal ni adalah jamak kepada apa? Ghullun. Jamak kepada apa? Dia adalah jamak kepada ghullun. Jadi aghlal. Dia kita kata boleh juga satu ikatan di tengkok. Ataupun ghullun ni juga dalam bahasa Arab maksudnya dahaga teramat sangat. Nampak tuan-tuan, ghullun dalam dalam bahasa Arab dia ada ghullun, dia ada ghallun dan juga dia ada ghillun. Nampak? Ghill ini ada dalam Quran. Dalam surah Ali Imran, wa ma kana linabiyyin ay yaghlul. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ghalla yaumal qiyamah. Daripada ni ghillun. Nampak? Ghillun tu makna apa? Maknanya adalah khianat. Ghillun maknanya khianat. Ghillun adalah isim masdar. Fi'il madhi dia adalah ghalla. Nampak Fi'il madhi dia adalah ghalla. Ghalla. Isim masdar dia adalah ghillun, maknanya khianat. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak sepatutnya bagi nabi khianat. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang khianat, dia akan bawa atas tengkok ada benda yang dia khianat. Kalau dia khianat, apa dia? Curi kereta orang. Tipu orang dalam pembelian kereta, dibawa kereta atas tengkok dia. Okey? Jadi ghalla isim khianat. Ghillun adalah isim masdar. Ini dalam Quran kita sebut surat wa ma kana linabiyyin an yaghul. Kalau ghal ni isim masdar juga, dia memberi makna memakai baju dalam lah. Pakai baju dalam. Ghal. Ni tak ada dalam Quran. Tapi selalunya kalau sebut ghallah tambah ta marbutah, ghallah itu makna al-mahsul. Apa maksud mahsul? Maksudnya hasil. Hasil. Okey?
tambah ta marbutah, tambah ta marbutah. Jadi apa? Ghallatun. Ghallatun hasil, al-mahsul. Ini selalu dalam perbahasan kitab fiqh adalah ghallah, hasil tanah wakaf macam mana? Tanah wakaf, orang wakaf tanah, tiba-tiba tanah berbuah, pokok berbuah macam mana? Ghallah. Itu kita panggil ghallah. Okey? Ataupun kita gadai sesuatu, lembu. Tiba-tiba lahir lembu tu. Ada susu lembu tu. Ghallah. Itu kita nak buat macam mana tu? Milik siapa tu? Jadi itu panggil ghallah. Ghul ni apa? Ghul jamak kepada aghlal. Dia boleh dua makna. Satu dahaga teramat sangat, satu adalah singular daripada aghlal. Aghlal ni plural, ikatan ataupun dahaga teramat sangat. Sini bukan makna dahaga lah. Makna ikatan. Satu tengkok, ikatan. Sebab itu dalam hadis pun sebut mengenai dengan jangan khianat. Sebab benda yang khianat akan dipakaikan kalung. Mana kita akan bawa dia atas tengkok kita. Okey? Itu kita nak bagi tahu kaya bahasa Arab ada makna ghullun, ada makna ghallatun, ada makna ghillun. Okey? Okey, kalau kita buang ta marbutah. Okey? Kita buang ta marbutah. Ghalla. Ghallun. Apa dia ghallun? Ghallun tu isim masdar daripada ghalla. Ghillun. Okey, tuan-tuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, ghalla fi'il madhi. Fi'il madhi bagi ghallun, fi'il madhi bagi ghillun. Cuma fi'il mudhari' ada lain. Ada ghalla yaghallu, ghalla yaghillu. Tak apa. Tak perlu pening lah. Yang datang dalam Quran kita perlu ingat ghillun khianat ada datang dalam fi'il mudhari'. Ghillun. Ghullun singular kepada ni. Mungkin ghullun saya tak pasti ada tak ada, tapi jamak dia ada banyak aghlal. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Dalam surah Zumar sebelum Fussilat di akhir. Slide page akhir sebelum masuk Fussilat. Okey. Itu kita nak bagi tahu ghul, ghil. Tuan-tuan boleh buat catatan lah. Ghulul. Atau ghulul. Okey, satu lagi perkataan ghulul. Dalam hadis ada sebut ghulul. Fahuwa ghulul. Okey, nampak ghin, lam, waw, ghululun. Ini adalah sirah apa? Sirah isim sifat musyabbahah. Fu'ulun. Ghulul, fu'ulun. Sifat musyabbahah, maknanya orang yang khianat. Nabi kata fahuwa ghulul, dia adalah orang yang khianat. Ini sifat musyabbah atas wazan fu'ulun. Okey. Ada satu lagi dipanggil ghulu. Kita buang lam jadi ghulu. Ghulu. Ghulu ni apa? Ghulu ni maknanya mubalaghah, lebih-lebih, lampau-lampau. Contohnya macam orang Syiah. Kita buka puasa bila azan maghrib. Ada sebahagian orang Islam dia ghulu. Macam mana ghulu ni? Buka puasa isyak, dia kata pahala lebih. Ikut orang Syiah lah. Orang Syiah tenggelam bintang baru buka puasa. Okey, kita terbenam matahari bukan tenggelam bintang, bukan nampak bintang. Okey. Kita tenggelam matahari kita buka puasa. Siapa yang buka puasa isyak dia panggil ghulu. Sama juga setiap kita panggil barang-barang yang sekarang ni isu mengenai dengan capal Nabi, rambut Nabi, artifak-artifak ni. Apa yang cium dia, sujud dia, itu kita panggil ghulu. Kita perlukan benda-benda tu perlukan hadis walaupun lemah pun tak apa, dhaif. Kalau tak tulis itu replika saja. Okey. Kalau tak tulis jadi kemungkinan sebab untuk sejarah ni, sirah ni dia luas, dia longgar. Dan kemungkinan kita boleh sesiapa pun boleh cakap laulal isnad laqala maqal. Kalau tak ada sandaran kita boleh cakap apa yang kita nak. Jadi ghulu makna berlebih-lebihan. Okey Ghulu makna berlebih-lebihan. Ghulul adalah khianat. Jadi semuanya berasal daripada ghin lam. Ini dari sudut bahasa Arab jaga luas. Ini dari sudut hadis ada sebut. Ini dari sudut bahasa Arab. Ini bahasa Quran yang kita sedang belajar. Ghul dan juga ghil. Okey Ustaz Angah kita serahkan.
Terima kasih banyak kepada Ustaz Farid yang telah menambahkan apa yang telah kita bahas mengenai kata-kata aghlalan. Aghlalan, ya. Sangat jelas dan wadih apa yang telah Ustaz Farid jelaskan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Di kata-kata fahia kita akan lewatkan. Fahia ini dia gabungan dari huruf fa dan hia. Ini tak perlu kita cari. Fa ini maka, hia dia. Makanya dia ila dia juga adalah huruf sendi, tak perlu kita cari. Ila ini bermakna ke, ila ke. Azqan, ini yang perlu kita cari. Azqani. Azqani. Jadi kata-kata azqani, azqani azqan. Azqan, ya. Itu juga diambil dari wazan af'al. Kalau kita tengok af'al, azqan, af'al. Okey. Sama, dah tiga kata yang kita cari dia adalah menggunakan wazan af'al. Okey, kita teruskan. Azqan af'al berarti fa yang menjadi huruf dasar adalah fa, ain dan lam. Fa di sini sukun, yang di atas sukun apa? Huruf za. Berarti huruf dasar, huruf asli yang pertama adalah huruf za. Lepas tu ain. Ain ini af'al azqan, berarti huruf asli yang kedua adalah huruf qaf. Okey. Yang terakhir lam dia adalah huruf nun. Berarti daripada kata-kata azqanun, azqani, ya. Huruf dasar yang kita dapati adalah huruf za, qaf dan nun. Ada pada muka surah ke-108. Kita tengok pada muka surah ke-108. Nah, ini dia. 107 ya. 107. Dia satu ba saja. Bermakna satu ba ini jarang akan kita jumpai. Tak selalulah. Satu ba, za, qaf dan nun. Za, qa, na. Okey. Apa kata-katanya kita tengok yang dilahirkan daripada huruf za, qa, na. Terus dia menyebutkan kata-kata azqanun. Azqanun. Azqanun ini adalah bermakna dagu-dagu. Jadi dia berbentuk jamak juga, berbentuk jamak. Okey. Jamak azqanun. Okey. Bermakna azqan ini kita dapati bermakna azqan adalah dagu. Dagu. Fahum tak perlu kita cari. Nampak? Okey. Fahum tak perlu kita cari karena dia gabungan daripada dua huruf fa satu dan ada isim dhamir hum satu. Tak perlu kita cari karena tidak ada dalam buku ni. Fahum, ya. Muqmahun. Nah, ini yang kita perlu cari. Muqmahun. Muqmahun. Okey. Muqmahun. Muqmahun ini kalau kita cocok-cocokkan ke dalam wazan, adalah muf'alun. Muf'alun. Muf'aluna, muqmahuna. Sama? Sama. Okey. Huruf asli adalah huruf fa, ain dan lam. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Okey, dia berdekat-dekat je adalah muf'alun. Jadi fa, ain dan lam. Berarti huruf pertama adalah huruf mim. Mim berarti mim adalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Karena dia bukan fa fi'il. Jadi yang fa, ain, lam ni apa? Kita tengok. Setelah huruf mim huruf fa. Setelah huruf mim huruf qaf. Berarti huruf asli dia yang pertama adalah huruf qaf. Yang kedua, setelah fa, ain berarti ini adalah huruf dasar. Setelah huruf qaf adalah huruf mim. Berarti mim adalah huruf dasar. Lepas tu lam fi'il adalah huruf ha di sini. Berarti ha adalah huruf dasar dia. Jadi dari kata-kata muqmahun,
Dia huruf dasar yang digunakan adalah huruf qaf, mim, ha. Okey, huruf qaf, mim dan ha. Huruf qaf, mim dan ha akan kita jumpai pada muka surah ke 171. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang ada buku boleh buka surah ke 171. Ini dia. Ada nampak? Qaf, mim dan ha. Ha, ni dia. Qaf. Nampak Nampak? Qaf, mim dan ha. Jadi huruf qaf, mim dan ha ini, inilah kata-kata yang dihasilkan adalah muqmahun. Dia tuliskan langsung. Jadi tak perlu tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar cari lagi di kamus kata-kata muqmahun ini. Terus ada di dalam buku ni. Macam mana tak senangnya lagi kan? Dalam buku ini telah disenaraikan. Kita telah dimudahkan dengan buku ini. Ada kata-kata terus muqmahun. Kepala terdongak ke atas. Bermakna muqmahun ini kepala terdongak ke atas. Lepas tu waw nun ini apa? Waw nun ini bermakna menandakan dia adalah jamak muzakkar salim yang telah diterangkan Ustaz Agung semalam. Yang telah lalu. Jamak muzakkar salim ini menandakan banyak. Muqmahun berarti kepala-kepala yang terdongak ke atas tu banyak. Okay, kepala terdongak ke atas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, maka kita masuk pada akhir dah kita terjemahkan semua, dah kita uraikan kata-katanya, maka kita pahami ayat ini dengan semampu kita bahawa inna ja'alna fi a'naqihim. Sesungguhnya telah kami jadikan di leher-leher mereka, di tengkuk-tengkuk mereka itu apa? Belenggu. Fahiyal ilal azqani fahum. Ada juga diterjemahkan dalam surah itu, fahiyah ini apa nama dia? Kedua tangan itu ditarik ke dahu. Fahiyah ilal azqan, ditarik ke dagu. Sehingga fahum ini, sehingga kepala mereka terdongak ke atas. Jadi dalam surah ini menceritakan tentang apa nama dia? Belenggu yang Allah jadikan kepada leher-leher, pada leher-leher. Dan apa namanya, tangan tu ditarik ke atas sampai ke dagu, maka kepala mereka terdongak sampai ke atas. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti boleh ditambahkan mungkin dari Ustaz Farid atau Ustaz Agung apa yang telah kita bahas mengenai surah ini. Ayat pada surah Yasin ini. Tetapi telah kita senaraikan tadi apa semua kata-kata yang ada di dalam ayat ini, ada semua di dalam buku ni, dalam buku yang telah disenaraikan dan telah ditulis oleh Dr. Wan Rusli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting dan sangat dianjurkan tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, siapapun yang menyaksikan live kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan buku ini, boleh dihubungi pada nomor yang tertera pada Facebook kita. Jadi, okey, ada pertanyaan? Wazan ini disyarah pada wazan ini disyarah pada kaedah maf'ulun. Berapa? Maaf bertanya saya. Ada nombor berapa? Oh, wazan ini disyarah pada kaedah nombor berapa? Kaedah nombor apa? Kaedah apa? Kaedah maf'ul maf'ul. Kaedah nombor berapa? Ya, ini memang wazan maf'ul ini adalah maf'ul, ya, maf'ul. Ini merupakan isim maf'ul. Jadi telah Kaedah nombor 13. diterangkan oleh Ustaz Agung, ya, oleh Ustaz Agung sebelum-sebelumnya itu kaedah ini dia ada pada kaedah terpilih 13. Kaedah terpilih 13 mengekalkan fa'il pada kata kerja. Nih. Pada muka surah ke-38. Nih ya. Okey. Okey, ini. Misalnya ini contoh isim maf'ul. Ada kata-kata mursalun. Apa ini ada kata-kata mab'us. Ada kata-kata mursalun.
sama, muqmahun, mursalun sama. Ini ya, mursalun bermakna yang diutus. Okey. Yang diutus. Jadi muqmahun ini, muqmahun kita terangkan lagi sekali, kita terakhir. Muqmahun ini dia merupakan isim maf'ul. Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia adalah aqmaha. Aqmaha yuqmihu. Aqmaha yuqmihu iqmahan wa muqmahan fahuwa muqmihun wa zaka muqmahun. Ini dia. Wa zaka muqmahun. Apa makna muqmahun? Muqmahun bermakna itu adalah isim maf'ul. Yang isim maf'ul ini boleh dia mengandung makna yang misalnya jatuh, misalnya yang terjatuh. Isim maf'ul kan, yang terjatuh. Kalau ini dia mendongak ke atas. Kalau isim maf'ul berarti yang terdongak ke atas. Tengah dah. Terdongak ke atas. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar mengikuti. Jadi kata muqmahun ini, macam mana dia boleh menjadi muqmahun? Muqmah itu diambil dari isim maf'ul yang wazan fi'il madi dia adalah aqmaha. Boleh tuan-tuan puan-puan rujuk pada muka surah 14. Disebabkan fi'il madi ini kan banyak wazan-wazan dia. Pada muka surah 14. Lepas tu macam mana boleh jadi muqmahun? Itulah tadi. Dari wazan af'ala. Aqmaha yuqmihu iqmahan wa maqmahan fahuwa muqmihun, isim fa'ilnya muqmihun, wa zaka muqmahun. Ini muqmahun, isim maf'ul. Boleh insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Angah. Jadi kamus ini sangat-sangat mustahak lah. Kita nak belajar bahasa apa pun, vocabulary, kosakata itu sangat-sangat mustahak. Apa yang telah diperjelaskan oleh Ustaz Angah tadi, yang ada 4 bar, 3 bar, perkataan ini daripada kata dasar 3 itu, dia tertunjuk tadi perkataan-perkataan itu, apa-apa yang daripada kata dasar, hafal lah. Sangat-sangat mustahak kita kena ada hafal. Kita kena hafalnya ni. Yang bar 3 dan bar 4 ni tak banyak, hanya ada 200 lebih saja. 200 lebih, satu hari kita boleh hafal 5. Dalam masa sebulan lebih habis, insya-Allah tak ada masalah. Ini yang sangat mustahak, kita nak faham Al-Quran. Perkataan-perkataan ini kita hafal. Kemudian bila dah habis semua 3 bar, 4 bar, penghujung tak lama ni kita mungkin akan pergi ke 1 dan 2 pula. Jadi kita sekarang ni kita akan habis daripada alif hingga ya, hanya 3 bar dan 4 bar. Perkataan-perkataan yang selalu digunakan dalam Al-Quran, ya. Bila dah habis ini, kita akan pergi ke 1 bar, 2 bar. Jadi semua tu ada 800 gitu. 800 perkataan. Baik, seperti yang dijelaskan tadi, Ustaz Agong dia akan mengambil bahagian 1, kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Ustaz Agong sebenarnya dia sudah masuk ke kaedah terpilih yang ke-18. I'rab dengan ubah huruf. Jadi tak banyak. Lepas tu kaedah 19, kaedah 20. Bila dah habis nanti tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tahu macam diperjelaskan tadi, ada di antara kita beginners yang mula nak masuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi bila dah habis ini sampai lagi 3 hari, lagi 2 hari lah, lagi mana-mana hari Selasa tidak habis, hari Rabu kita akan mula balik dengan kaedah pertama. Kita akan sebutkan term-term, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan nahu, supaya kita tahu past tense apa dia, present tense lah, apa semua benda-benda yang bersangkut-bersangkut di dalam kata dasar itu, untuk kita memahami pengajian buku ini. Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran akan mudah kita faham, insya-Allah.
Jadi jangan risau kepada orang yang nampak sekali susah. Jangan, tidak ada susah. Kita akan cuba bersama-sama kita kongsi pengajian ini kita bersama. Ini program-program kita dan sangat mustahak tuan-tuan dan puan-puan tekankan share, heretkan semua ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita agar sama-sama dapat berkongsi. Ustaz Agong kalau dah siap beritahu ya. Jadi tuan-tuan jangan lupa, sangat-sangat mustahak kita nak belajar ini, kita perlulah ikuti. Kalau sebaiknya kita ikuti dengan ahli-ahli keluarga kita dalam rumah, ramai-ramai kita duduk, kita tengok. Bila ada masa free itu kita boleh check balik Facebook, kita boleh check balik series 2, 3, 4, 5 sampai ke siri sekarang lah, siri 18. Nanti insya-Allah lepas itu kita kena muzakarah. Bila kita dah tengok, kita kena ulang, duduk balik dengan seluruh ahli keluarga kita, kita berbincang dengan kawan-kawan kita kan, duduk muzakarah. Dan sangat-sangat mustahak, sebaik-baik kita ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar, baru betul-betul berkat. Nanti Allah akan mudahkan kita. Jadi sekarang kita belajar, besok kalau boleh mengajar, terus kita mengajar apa yang dah belajar ini. Esok kita mengajar anak-anak kita, jiran-jiran kita panggil. Inilah kerja kita untuk berkhidmat kepada agama Allah ini. Ustaz, agama Ustaz siap ya? Okey, sila Ustaz. Baik, silakan. Surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai pada kaedah terpilih nombor 17. Sebelum ni kita dah mempelajari bagaimana i'rab dalam bahasa Arab atau perubahan akhiran perkataan bahasa Arab pada kaedah terpilih ke-16, atau semalam kita mempelajari i'rab atau perubahan akhiran dari perkataan khusus untuk kata nama atau ismun. Namun pada kesempatan kali ini kita nak berbincang i'rab pada fi'il mudhari'. Jadi i'rab tu berlaku pada ismun dan juga fi'il mudhari'. Fi'il amar, fi'il madi tak ada i'rab dia. Sebab fi'il amar dan fi'il madi tak akan berubah akhiran dia punya. Tapi kalau fi'il mudhari' akan berubah akhiran dari perkataan fi'il mudhari' tersebut. Kita tengok yang ni. Ini fi'il mudhari'. Yang kedua, ini fi'il mudhari'. Yang ketiga, ini fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang kita tengok di depan ni, innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama tunziru man ittaba'ad dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru. Tunziru makna dia memberi peringatan, memberi peringatan. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Jadi tunziru di sini ni kalau kita tengok akhiran dia berbaris akhir dhammah. Sini berbaris akhir dhammah. Di bawah tu liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu. Apa lagi? Ustaz Farid, wa yahiqqal qawlu. Apa? Banyak sangat ikhtilaf ulama. Wa yahiqqal yusra yasin. Liyunzira man kana hayyan. Yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Okey. Liyunzira. Sini pun juga agar dia menyampaikan peringatan. Sama makna dia, menyampaikan peringatan. Tapi fi'il mudhari' yang kedua ni dia berakhiran baris
fathah atau baris atas. Sini baris atas. Makna tetap sama. Lepas tu yang bawah ni wasawaun alaihim. Okey. Wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ni dalam surah Yasin juga. Ni semua surah Yasin. Jadi am lam tunzirhum, tunzir ni ataupun kamu belum memberikan peringatan, makna dia masih sama, memberikan peringatan. Tapi di sini berakhiran sukun. Sini sukun. Sini akhirannya sukun. Jadi perbezaan fi'il mudhari' dari yang pertama berakhiran baris depan, yang kedua berakhiran baris atas, yang ketiga berakhiran sukun. Jadi semua tu akhirannya berbeza semua. Ini i'rab, contoh i'rab pada fi'il mudhari'. Tapi maknanya tetap sama. Memberikan peringatan. Ini yang nak kita pelajari pada kaedah terpilih nombor 17. Jadi i'rab untuk fi'il mudhari'. Adapun fi'il madi, fi'il amar dan yang lain-lain, dan yang ada sebahagian dari isim, itu semua ada yang tak berubah-ubah akhiran dia. Jadi sekarang kita cuba nak fahamkan, kalau di ismun semalam dia ada yang marfu', kalau dia berakhiran baris depan dia dikatakan marfu' dalam ismun semalam. Kalau dia berakhiran baris atas dia dianggap sebagai mansub. Kalau dia berakhiran baris bawah dia dianggap sebagai majrur. Itu yang kaedah yang semalam. Yang hari ini kita nak tahu sama dia. Kalau dia fi'il mudhari' berakhiran baris depan dia dianggap marfu', sama macam ismun. Kalau dia berakhiran baris atas dia dianggap mansub. Kalau dia berakhiran sukun dia dianggap majzum. Majzumun. Jadi perbezaan dia pada yang ketiga ni saja. Yang ketiga ni saja. Kalau yang di ismun ada majrur, tapi di sini tak ada. Tapi kalau yang di fi'il mudhari' ada majzum, tapi di ismun tak ada majzum. Itu saja perbezaan dia. Boleh kita tengok di nota ni, di nota dalam kitab tu tuliskan status i'rab fi'il mudhari' hampir sama saja dengan kata nama biasa. Kan sama. Marfu' dengan mansub dia sama. Cuma majzum merupakan hak keistimewaan mudhari'. Jadi majzum ni khas untuk fi'il mudhari'. Jadi tuan-tuan boleh tengok lagi di nota ni. Jadi tunziru adalah perkataan atau fi'il mudhari', status i'rab dia adalah marfu'. Keadaan dia adalah marfu'. Yundhira ni status dia atau keadaan dia adalah mansub. Tunzir, status dia adalah majzum. Keadaan dia adalah majzum. Jadi itu 3 asas i'rab untuk fi'il mudhari'. Lepas tu kita juga kena tahu apa sebab fi'il mudhari' boleh menjadi mansub, boleh menjadi majzum, dan bila mana saja dia boleh menjadi marfu'. Apa sebab-sebab dia? Kita tengok di nota ni. Kita sekejap je kita belajar ni. Okey. Kita tengok di nota. Kalau untuk mansub, sebenarnya yang mansub ni ada beberapa lagi sebab dia. Kalau sini cuma 2 saja, sebabkan yang 2 ni yang ada dalam Al-Quran, sebab yang terjumpa dalam Al-Quran. Yang pertama adalah apabila fi'il mudhari' terletak selepas an. Dia terletak selepas an. Contoh dia awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Ini dalam surah Yasin kan? Ya, Hafiz. Ayakhluqa mithlahum.
Sekarang tuan-tuan dan puan-puan tengok yang yakhluqa ni adalah fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Yakhluqa. Sini ada ya kan, ada tanda fi'il mudhari' dia. Sebelum dia ada an. Jadi sekarang kalau ada an selepas dia ada fi'il mudhari' ni mesti mansub. Yakhluqa, an yakhluqa. Macam innama, macam dalam surah Al-Yasin juga, innama amruhu idza arada syai'an falyakun falyakul ayyakula lahu kun ayyakula lahu kun fayakun. Ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayaku. An. Sini ada an. Selepas an ni fi'il mudhari', ayyakul. Yakul tu fi'il mudhari', ada ya di awal dia kan. Kan fi'il mudhari' pernah kita bincang pada kaedah sebelum ni. Fi'il mudhari' tu tanda dia diawali hamzah, nun, ya dan ta. Ini diawali oleh ya. Yakul. Ini fi'il mudhari'. Sebelum dia ada an, maka fi'il mudhari' ni mesti dia mansub, keadaan dia, status dia mesti mansub. Sebab tu di sini berakhiran baris fathah atau baris atas. Ayyakula lahu kun fayakun. Banyak lagi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca dalam surah Yasin boleh. Ataupun ada dalam surah yang lain, contoh qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan. Ayyunazzila. Ayyunazzila, menurunkan. Ayyunazzila ayatan. Ayyunazzila ayatan. Jadi ayyunazzila, menurunkan tanda atau ayat. Jadi ayat menurunkan. An yunazzila. Yunazzila ni fi'il mudhari'. Tanda dia ada ya di awalan dia kan. Sebelum dia ada an. Maka fi'il mudhari' ni mesti berakhiran fathah. Ayyunazzila ayatan. Jadi tapi ini maknanya menurunkan. Menurunkan tu ada dua. Nazzala yunazzilu, ada anzala yunzilu. Semalam dah dibincang oleh Ustaz Farid. Perbezaan dia. Okey, itu yang mansub. Lepas tu yang kedua sebab dia apabila dia terletak selepas li. Selepas li. Macam tadi, liyunzira. Sebelum yunzira ni ada li. Liyunzira man kana hayyan. Li yunzira. Jadi li inilah yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Jadi berakhiran fathah. Okey, ini yang mansub. Jadi untuk setakat apabila kita nak memahami kaedah bahasa Arab melalui Al-Quran, yang penyebab mansub tu cuma dua saja dahulu, iaitunya selepas an dan selepas li. Sebenarnya banyak lagi. Kalau kita nak tambahkan lagi, boleh kita belajar khas untuk kaedah nahwu dan saraf. Kaedah nahwu khususnya. Lepas tu pada muka surat 50. Itu yang mansub. Yang kedua, majzum. Bila mana saja fi'il mudhari' tu boleh mempunyai status majzum. Di sini ada 3 sebab dia. Yang pertama apabila dia terletak selepas lam. Yang kedua apabila terletak selepas la yang bermaknakan jangan. Yang ketiga apabila dia terletak selepas man yang bermaknakan sesiapa saja. Okey. Alhamdulillah. Jadi yang pertama contoh dia alam ahadkum, alam ahad ilaikum ya bani Adam anta Allah ta'budus syaitan, ya kan? Macam mana ni Hafiz? Nama Hafiz. Alam. Ahad ilaikum. Ilaikum. Alam ahad ilaikum. Di sini didahului oleh lam.
Jadi dia kalau fi'il mudhari', ni fi'il mudhari', ahad ni fi'il mudhari'. Dia didahului oleh hamzah kan? Fi'il mudhari' didahului oleh hamzah, nun, ya dan ta. Sekarang dia didahului oleh hamzah. Ni fi'il mudhari'. Sebelum dia ada lam. Maka fi'il mudhari' ni mesti dia majzum. Sebab tu dia berakhiran sukun. Sama dia macam ni. Sini lam tundir, lam ahad. Sama dia. Banyak lagi contoh dia. Banyak lagi contoh dia boleh macam wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Lam yunazzil bihi sultana. Banyak lagi. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan baca ketika baca Al-Quran terjumpa lam selepas dia fi'il mudhari', fi'il mudhari' tu mesti dia majzum. Okey. Kemudian penyebab yang kedua, apabila dia selepas la yang bermaknakan jangan. Ni la yang bermaknakan jangan. Yang la bermaknakan jangan di sini contoh dia fala yahzunka qauluhum. Kau dan jangan yahzunka qauluhum. Jangan perkataan mereka tu membuat kamu bersedih. Jangan perkataan mereka tu membuat kamu bersedih. Jadi macam tu. Maknanya dia janganlah. Jadi sebelum dia ni ini yahzun ni fi'il mudhari' dia sampai sini saja, bukan yang ka ni ya. Ka ni beza. Ka ni adalah kata ganti nama. Yahzun. Sebelum dia ada la. La ni makna dia jangan. Banyak lagi ada dalam Al-Quran juga. Kalau kita baca-baca. Tapi dia berbeza. Jikalau dia la di sana tu, la tu yang itu bermaknakan jangan. Ada juga la tu dalam Al-Quran tu dia bermaknakan meniadakan. Tidaklah atau tiada. Contoh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Kalau la a'budu tu tiada makna dia. La a'budu. Sini la sini ni makna dia ni la juga, tapi la dia bukan jangan. Tapi makna dia tiada. A'budu maknanya menyembah. Saya menyembah. Saya tiadalah menyembah. Bukan jangan sana mana dia. Bukan jangan. Jadi yang menjadikan fi'il mudhari' majzum itu adalah la yang bermaknakan jangan, bukan la yang bermaknakan tiada. Ada soalan? Ini kenapa tak majzum? Alam tara. Alam tara. Okey. Itu tu betul. Bagus soalan dia. Alam tara. Alam tara. Bagus soalan dia. Alam tara. Ni dalam alam tara ilal ladzi apa? Boleh. Ya, alam tara. Alam tara apa ya? Alam tara ilal ibili apa? Ya, Ustaz. Buka bi ashabil. Ya itulah. Surah apa ya? Al-Fil ya. Alam tara. Ini bagus soalan dia. Ini ada lam. Selepas dia fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Betul ni fi'il mudhari'. Sekarang kita tengok fi'il mudhari' satu ni. Taro di sini ni. Sini ni ada asal dia ada huruf illah. Ada huruf illah pada kaedah kedua. Sini ni fi'il dia adalah ro'a. Fi'il dia kalau ro'a yaro. Ro'a yaro. Jadi asal dia yaro. Yaro ni sini ni taro sebabkan kamu. Sini taro. Jadi dia taro. Asal dia yaro sebabkan sini kata ganti nama dia kamu berubah jadi taro. Jadi taro ini nanti kita akan berbincang pada kaedah surah ni. Kaedah 18.
Nanti pada kaedah 18 ada i'rab. Kalau kita ni sekarang masih berbincang tentang perubahan baris akhir perkataan saja, baris dia. Nanti itu ada perubahan yang berkenaan dengan huruf-huruf dia. Kalau huruf ilat di ujung, macam ni huruf ilat di akhiran dia kan. Huruf ilat ni boleh dipadam nanti. Itu nanti pada kaedah selepas ni, pada kaedah 18. Yang kaedah sekarang ni masih berkenaan dengan huruf-huruf saja. Kalau yang khas pada tara ni, yang tara dan kelompok-kelompok dia ni dan kumpulan dia ni yang berakhiran huruf illah, itu ada tadi nanti pada khas pada tajuk yang ke-18. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu sekarang, jadi kalau ada fi'il mudhari', ni fi'il mudhari', akhiran dia ada huruf illah. Ini huruf illah. Dia kalau dia dalam keadaan majzum, huruf illah, kalau dia dalam keadaan majzum mesti dipadamkan huruf illah. Mesti dipadamkan huruf illah dia. Sebab tu jadi dia alam tara. Jadi tak ada lagi huruf illah dia. Alam tara. Sebab kan kalau kita anggaplah tara. Kita tulis tara sini kan. Tara. Anggaplah kita tulis tara sini ni. Kita tulis tara. Kita nak sukunkan. Ini pun sebenarnya dah sukun dia dah. Nak apa lagi kita buat sukun? Tadi sama tak je. Kalau ini dah sukun, kita buat lagi sukun. Jadi sama tak ada. Jadi sebab itulah dihilangkan, dipadamkan. Jadi kalau berkenaan huruf ilat, ada kaedah khas dia. Sebab itulah huruf illah ni membuat kita terkadang tersasar. Pertama mencari kata dasar, yang kedua dalam memahami kaedah. Tu. Jadi dia ada kaedah khas dia kalau ada dengan huruf illah ni. Okey. Kita sekarang ni yang tak kena mengena dulu dengan huruf illah atau huruf yang sahih-sahih. Illah tu makna dia sakit. Illah tu makna dia masalah, yang bermasalah atau yang sakit. Tapi kita yang masih berbincang pada huruf yang tak sakit. Huruf yang sihat-sihat saja. Ni sihat-sihat masih huruf dia ni. Belum sakit kena denggi lagi huruf dia. Okey. Okey, lepas tu yang bawah tu. Lepas tu waman nu'ammirhu. Dia yang ketiga. Apabila dia terletak selepas man yang bermaknakan sesiapa sahaja. Man yang bermaknakan siapa sahaja. Jadi contoh sini waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Jadi dan sesiapa saja. Jadi makna dia dan sesiapa saja. Selepas sesiapa saja ni nu'ammir. Nu'ammir ni ini fi'il mudhari'. Akhiran dia ra ni sukun. Inilah dinamai majzum. Yang hu ni apa Ustaz? Yang hu ni adalah kata ganti nama. Jadi jangan sampai kita anggap yang hu tu pun termasuk juga fi'il. Bukan. Hu tu adalah kata ganti nama. Jadi itulah sementara mengenai i'rab asas untuk fi'il mudhari'. Ada tambahan sedikit dari Ustaz Farid. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti pengajian kita pada hari ini. Saya banyak sangat saya tak sentuh ni semua. Cukup Ustaz Agung nak hurai habis dah semua. Cuma saya nak highlightkan di sini satu je. Sebab dia paling atas sekali. Saya nak highlightkan dah. Yang bawah-bawah saya tak nak highlight. Boleh? Okey. Sekarang ni kita lihat cara yang paling mudah untuk kita tahulah macam mana. Saya nak ajar formula yang paling mudah nahwu sharab, tuan-tuan perempuan hadamkan dengan sebaik mungkin. Okey La bila masuk kepada fi'il, okey, kita tengok fi'il tadi. Adakah fi'il tadi di hujungnya mati ataupun fi'il di hujungnya tadi dhammah? Kalau fi'il mati, maka itu adalah la tersebut adalah makna nahi. Kalau dhammah, la tersebut bermakna nafi. Okey? Contoh, nahi ini perkataan yang kita panggil insya'i. Insya'i ni depan kita. Kita tak boleh kata kita kata kamu jangan buat. Kita tak boleh kata dia jangan buat. Walaupun betul dia jangan buat, tapi selalunya digunakan untuk insya'. Insya' ni kita berbual depannya. La taf'al. Jangan kamu buat. Nampak? Mati kan? Di sini
la taf'alu. Boleh Perbezaan dia di mana? Di sini. Okey. Boleh. Sekarang kita kena ingat dua. La masuk dengan fi'il, mati ke sukun dia. Kalau mati, dia adalah nahi. Kalau sukun, dia adalah nafi. Itu untuk fi'il. Kalau la pula masuk dengan isim. Ini sedikit perbahasannya panjang lah. Isim. Okey. Kalau masuk dengan isim tadi mesti baris atas. Isim baris atas. Contoh, la ilaha. La ilaha illallah. Ilaha. Isim baris atas. Okey. Sebab apa kita panggil la linafyil jinsi? Apa maksud la linafyil jinsi? Apa maksud dia? Menafikan setiap person. Setiap orang itu dia nafikan. Terkena pada semua orang. Itu dipanggil la linafyil jinsi. Dan ini mestilah berbentuk tansis. Tansis ataupun jazam. Dia tak boleh kita kata ke barang kalian lebih kurang, tak boleh. Bila sebut linafyil jinsi mesti tansis jazam. Memang bilangan anggaran tepat. Boleh Okey. Dalam Quran ada sebut la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Okey, la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Surah As-Saffat. La asalnya la ghaula. Ni isim la kita panggil la linafyil jinsi, la ghaula. Tapi tak boleh. Kerana sebab apa tak boleh? Kerana la telah dipisahkan antara la dan isimnya. Dipisahkan dengan apa? Huruf jar. Maka dia kembali kepada asal seolah-olah dia mubtada, baris depan. Asalnya ghaula. Asalnya la ghaula bila ada la. Sebab dia linafil jins. Tapi bila mana telah dipisahkan oleh huruf jar, maka seolah dia kembali kepada asal seolah-olah dia mubtada. Okey. Kemudian dalam Quran lasyamsu yanbaghi laha. Nampak lasyamsu yanbaghi laha. Lagi an tudrikal qamara walal lailu. Walal lailu sabiqun nahar. Okey. Lasyamsu yanbaghi, ni ada ayat lagi ni. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. La, lepas dia mesti kita dah bagi tahu isim mesti baris atas. Tapi ini baris tak baris atas ni. Telah melanggar kaedah. Lasyamsu al-lailu, melanggar kaedah. Telah mencabuli kaedah sebenar. Jadi sebab apa? Syarat dia mesti nakirah, la ilaha. Tak nakirah, tak ada alif lam, baru dia layak untuk baris atas. Kalau dia tak ikut syarat, tak layak dia untuk di baris atas. Tak layak dia untuk nasab kan. Nasab mana jawatan, tak layak diberikan jawatan. Sebab dia ingkar. Apa yang ingkar? Ada alif lam. Ada alif lam. Seolah-olah dia mubtada balik. Boleh? Kemudian dalam Quran lagi ada sebut apa tau? Apa dia? Dalam Quran sebut apa? Dalam Quran sebut apa dia? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wala walal jid wala fusuqa wala jidal, tak ada dalam. Nampak kita nak highlightkan di mana? Sebentar, tunggu sekejap. Lagi satu ni surah Al-Baqarah ni juzuk yang kedua. Berapa lai? Sebentar. Juzuk yang kedua 5 lai.
Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Okey. Juzuk kedua 5 lay, boleh buka ayat atas sekali kat ni 5 lay. Kemudian satu lagi surah Al-Baqarah kat juzuk yang ketiga, yaumala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'u min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un lagi wala syafa'atun. Nampak? Okey. La bay'un wala syafa'atun. Ini wala rafatha wala fusuqa wala jidala. Nampak? La juga. Lepas dia isim. La bay' mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wala khullatun. Ada tinggal lagi. Wala khullatun. Isim juga ni. Isim juga. Tapi persoalannya isim balik depan. Wala khullatun. Wala syafa'atun. Nampak? Ini isim balik atas, ni isim balik depan. Dalam perbahasan la li nafyil jinsi, bila mana la ni dia berulang-ulang, dia tak jadi wajib, dia jadi sunat. Dia bukan sunat, jadi harus. Apa maksud harus? Makna bila la berulang, berapa banyak la ulang? Sepatutnya tak payah ulang dah. 1 2 3 la ulang. Bila la yang berulang-ulang, hukumnya adalah harus saja, bukan wajib untuk memfathahkan. Tapi hukumnya harus juga untuk mendhammahkan. Sebab apa hukumnya harus? Sebab la tu berulang-ulang. Boleh dua lah maknanya. Untuk situasi yang berulang-ulang. Okey. Kalau tak, ikutlah seperti yang asal, la ilaha illallah. Okey. Kalau tak cukup syarat alif lam, alif lam tak boleh ada. Kalau ada, dhammahkan dia. Kalau pisah antara la dan juga isim dia tak boleh dipisahkan. Kalau pisah, kembali kepada asal, jadi mubtada' balik qawlan. Soalan apa dia? Satu, Ustaz, kenapa la nafiyah jinsi tak menjadi tanwin fathatain? Ni tanwin? Apa tak ada tanwin lah? La bay'un wala khullatun wala syafa'atun. Dalam kurungan fathatain. Dia mesti isim nakirah. Dia boleh jadi fathah. Boleh jadi fathah. Bila mana? Bila syibhul jumlah. Bila syibhul jumlah, dia boleh jadi fathah. Contoh macam mana? Kita panggil, ada contoh dia. Tak istihdar contoh dia. Makna sifat musyabah, letakkan dia sifat mendaki dan sebagainya, mengenai bukit. Jadi dia boleh letak fathah. Boleh. Cukup majoriti suruh potong dah. Dia kata lama sangat. Satu soalan kita ringkaskan. Apa dia? Dia minta ulang beza la nahi dengan la nafi. Beza. Ulang suruh dia buka rakaman balik, insya-Allah. Lepas habis ni buka balik rakaman, sebab moderator suruh on the spot. Bagi peluang ada orang lain pula. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Kita ada lagi satu bahagian. Bahagian yang terakhir, iaitu bahagian ketiga, pengukuhan. Mengenai tadi ada soalan yang kita tanya suruh ulang yang lama punya. Ulang tadi. Ulang yang tadi. Baik. Saya serah kepada Ustaz Farid untuk pengukuhan. Bahagian ketiga, senarai perkataan berlawanan makna dalam satu ayat, dan juga senarai perkataan serti kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Perkataan Melayu yang hampir dengan perkataan dalam Al-Quran. Sila Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni tak sempat nak tulis papan hitam. Jadi kita sebut lah. Sebab selalu ada orang lain dulu berucap saya tulis papan hitam. Hari tak sempat lah. Tuan-tuan tulis lah. Seperti mana yang kita bincang pada muka surat 219 dalam buku ni. Ustaz Dr. Wan Rosli. Okey, perkataan seerti.
sebenarnya perkataan seerti adalah advance je lah. Sebagai satu penambahbaikan. Sebenarnya yang belakang ni sudah cukup. Contoh kita kata tidak memakai selipar, berkaki ayam. Sama je. Perkataan seerti sama. Cuma dia lebih indah lah bahasa dia. Okey, pada muka surat 219 kita lihat yang kita bincang semalam. Fa'ala amila sana'a. Okey. Ini hari ini juga kita akan bincang sekali lagi. Fa'ala amila sana'a ni ada perkataan sana'a lagi. Nanti kita akan sebutkan khatama taba'a, manasun mafarrun, tempat lari, al-qasam, al-yamin, al-hilf. Buku catatan apa dia? Kitabun. Buku catatan. Imamun. Imam tak semesti imam semayang ya. Ada juga buku catatan. Raqim dalam suratul kahfi. Ada mana buku catatan? Ada kata macam batu. Batu apa nama? Batu inilah. Batu untuk tulisan yang ditulis. Banyak tafsir lah mengenai yang raqim. Tuan-tuan boleh buka kitab tafsir. Mastur, asfar, qittun. Qittun ni bukan kucing Qittun dalam surah As-Sad ada tu. Dalam surah As-Sad. Apa dia? Page yang pertama surah As-Sad bawah sekali tu. Apa dia? Wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana. Qittana bukan kucing kami, bukan. Qittana adalah buku catatan kami. Okey. Lauhun buku catatan juga. Ba'is, Rabiah, Syadid, Asibun, Wabilun, Teruk. Itu semua adalah perkataan yang sinonim. Kedekut, Bakhilun, Syahihun, Dhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Dalam qiraat dia kata bi dhanin. Bi dhanin makna muttaham, orang yang dituduh. Tapi di sini dhanin. Okey. Tuan-tuan boleh tambah pada muka surat 220. Ada perkataan seerti dalam Quran yang tuan-tuan perlu tahu juga sebenarnya. Yang pertama dipanggil sonamun. Sonam. Jamak dia adalah asnamun. Macam mana sonamun? Sod, nun, mim. Tak sempat tulis hari ni. Sod, nun, mim. Sonamun. Yang kedua adalah wathanun. Waw, tha, nun. Wathanun. Dua-dua makna berhala. Patung. Cuma perbezaan dia sonam ni dalam Quran ada sebut fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Dalam suratul A'raf wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Asnam plural kepada sonam. Asnamil lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Nampak? Pada ayat 138 suratul A'raf. Juzuk 9, dua lay. Satu lay, tiga lay. Okey, juzuk 9 tiga lay. Apa dia? Bila mana Allah Taala dah bagi Bani Israel merentasi Laut Merah. Dah lepas dah Laut Merah. Tiba-tiba mereka nampak satu kaum sembah patung. Mereka minta Allah, wahai Musa, jadikanlah kami patung seperti itu. Tuhan seperti itu pula. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah beri nikmat merentasi Lautan Merah. Tiba-tiba minta Tuhan lain pula. Mereka ni kaum apa? Kaum muntajhalun, kaum yang jahil. Jadi sonam ni, sebab apa dikatakan mereka ni datang kepada satu kaum yang mana mereka beriktikaf di sonam, di mana di patung itu berhala. Mereka beriktikaf di situ. Sebab patung ni, sonam, mereka pahat, mereka hias, mereka cantikkan. Sama ada mereka pahat patung daripada patung daripada batu ataupun daripada kayu. Supaya jadilah dia benda yang disembah. Dan tak dapat tidak, sonam mesti ada rupa. Ada rupa. Kalau tak ada rupa, tak dipanggil sonam. Patung saya tak ada rupa. Dia kan ada rupa. Rupa beruk ke? Rupa khinzir ke? Ada rupa lah. Yang penting ada rupa. Tak kira dalam manusia ke haiwan. Okey. Kemudian al-wathan. Wathanun. Berhala juga. Tapi dia tak ada rupa. Simpan patung saja.
Patung apa? Patung orang tinggi je, tapi tak ada hidung, tak ada mata apa pun. Nampak? Kemudian wasan ni dia adalah batu. Batu dia kadang-kadang tidak dipahat tau. Tidak disyaratkan. Wasan tadi, berhala tadi, patung tadi daripada kayu ataupun daripada fiddah. Tak disyaratkan daripada perak. Yang penting dia patung lah. Tak kira lah buat daripada tembaga ke, besi ke, berlian ke. Tak disyaratkan. Yang penting dia patung, benda pejal, patung, nampak macam rupa. Macam ada rupa. Tapi kalau sebut tentang sonam, dia mesti daripada kayu ataupun daripada batu-batu. Itu mesti syarat lah. Tapi untuk wasan dia umum je. Dia tak semestinya. Yang mana sonam ni lebih mubalarah lah. Lebih nampak dia berhias lagi daripada wasan. Nampak? Dalam suratul Hajj, juzuk yang ke-17. Juzuk 17, tuan-tuan buka lah dalam 7 lah. Juzuk 17. Ayat bawah sekali. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Fajtanibur rijsa. Rijsa najis. Fajtanibur rijsa minal awthan. Jauhilah najis awthan. Patung berhala. Jauhilah. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak sebut perbezaan antara anam. Anam. Bukan yanam. Yanam tidur. Naum. Niam. Tidur. Anam. Dalam Quran ada sebut wal arda wada'aha fil anam. Awal-awal page surah Rahman tu. Tuan-tuan buka lah ayat ke berapa? 6 ke 7. Ayat ke 10. Wal arda wada'aha lil anam. Anam ni maksud apa? Dia ada anam, bashar, ada bariyah. Semua makna manusia. Anam ni maksudnya membesarkan sesuatu perkara yang dinamakan sebagai manusia. Itu kita panggil. Sebab apa namakan anam? Bila kita nak muliakan manusia, kita akan tak gunakan bashar, kita gunakan anam. Sebab tu dalam kitab fiqh ada satu kitab dalam mazhab Syafi'i dipanggil apa? Fathul Alam bi syarhi Mursyidil Anam. Mursyidil Anam. Okey. Kitab dia tebal lah. Kemudian anam ni definisi bahasanya, maksudnya apa yang zahir di atas bumi ni, daripada semua makhluk, tak kira apa yang ada di atas permukaan bumi ni, manusia, jin semua, itulah dipanggil anam. Itu definisi bahasa lah. Okey, itu maknanya anam, manusia. Tapi dari aspek itulah. Kemudian satu lagi bashar. Dalam surah Al-Mu'minun yang sebut ayat 24. Surah Al-Mu'minun 18 ayat 24. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ini kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah mereka. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mithlukum. Nampak? Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Okey. Ma hadza illa basyarun. Nabi Musa dakwah mereka tak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka jawab apa? Mereka kata, Nuh tak lain tak bukan macam kami, manusia seperti kami juga. Cuma dia nak apa? Yuridu an yatafaddal. Dia nak mengutamakan, dia nak famouskan dia, nama dia. Nak tinggikan nama dia supaya orang kenal. Itu pembesar-pembesar Nabi Nuh katalah. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kata. Jadi al-bashar ni dalam surah Yusuf ada sebut, juzuk yang ke berapa? 12, 9 lah wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Bashar ni manusia yang mana Imra'atul Aziz, isteri permaisuri Mesir lah. Dia kata, okey sekarang aku nak kumpul dengan kamu semua. Bagi apple sebiji, bagi pisau sebiji. Pisau satu. Suruh Nabi Yusuf lalu. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan. Falamma ra'aynahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahunna. Sampai terpotong tangan mereka. Bukan potong tangan habis. Makna terhirih lah. Makna sampai tak sedar. Cantik Nabi Yusuf lalu tak sedar sampai terpotong. Bukan potong tangan habis-habis. Macam hudud tu bukan. Terhirih tangan. Terhiris. Kena pisau.
Sampai mereka tak sedar cantik Nabi Yusuf. Mereka kata waqul naha syalillah. Oh, maha suci Allah. Ma hadza basyara. Ni bukan manusia ni lalu ni. In hadza illa malakun karim. Malaikat yang mulia. Bashar tu manusia. Bashar ni maksud dia adalah husnul hay'ah, makna bentuk rupa yang cantik lah. Bashar. Sebab tu kalau sebut manusia dengan haiwan, manusia lebih baik. Haiwan kadang-kadang kepala kat bawah, kat tengah. Tapi manusia kepala kat atas. Terbaik. Nampak dari segi susunan, tarkib, bentuk manusia ni adalah terbaik. Sebab itu dia dipanggil, dia adalah daripada mushtaq, daripada pecahan basyarah. Bisyarah. Apa maksud bisyarah? Berita gembira. Berita gembira. Bisyarah. Okey. Bisyarah adalah bentuk yang cantik. Berita gembira boleh tak? Busyra. Dinamakan manusia itu bashar kerana dia adalah lebih baik daripada haiwan bentuk dia. Itu sebab itu dinamakan bashar. Okey. Yang ketiga adalah bariyah. Bariyah ni apa? Bariyah ni dia adalah bar. Dia ada tiga tu. Bar, bur, bir. Kalau burun makna gandum. Kalau bir, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Bir tu makna kebaikan. Kalau bar makna daratan. Daratan. Nampak? Bariyah daripada bar juga tu. Bukan bar. Bariyah. Okey. Bariyah ni maknanya terputus. Bari. Bari. Terputus. Maknanya kalau kita kata ana bari'un minka. Macam dalam surah Al-Mumtahanah sebut inni bari'um mimma, apa nama? Bari. Dalam surah Az-Zukhruf ada bara', bari. Makna sama Bari berlepas diri, aku tak berlepas diri daripada kamu. Bari terputus, berlepas diri. Dinamakan bariyah kerana Allah Ta'ala memutuskan mereka daripada haiwan. Nampak? Putuskan mereka daripada haiwan. Sebab bila sebut kata ana bari'un minka, aku dah lepas diri daripada kamu, aku dah dakwah kamu, dah kamu tak nak ikut, terpulang lah. Okey, itu bari. Bila sebut tentang bariyah, mana Allah Ta'ala putuskan. Okey, haiwan kategori lain, manusia kategori lain. Okey. Kemudian Allah Ta'ala mengakui mereka ni dengan sifat-sifat yang tidak ada pada selain. Sifat manusia ni tak ada pada haiwan. Tapi harus diingat, kadang-kadang manusia lebih teruk pada haiwan, pada balhum adal, ulaika kal an'am balhum adal. Lebih teruk buang anak, pijak anak, pukul anak, sembelih anak. Asalnya bari adalah ada pada perkataan tanah, bari. Dalam Quran ada sebut ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Surah apa? Lam yakunil ladzi. Surah apa tu? Al-Bayyinah. Juz 30 kalau tengok terjemahan dia kata bariyah ni maknanya makhluk, tapi dia lebih kepada manusia lah. Itu perbezaan tiga yang kita sebut. Anam ni untuk benda kita nak sebut manusia tu nilai dia tinggi, kita sebut anam. Satu lagi apa? Bashar ni makna bentuk cantik daripada haiwan. Yang ketiga adalah bariyah, iaitu kita panggil dia bari, maksud apa? Makhluk, ataupun kita nak putuskan, bezakan antara manusia dengan haiwan. Okey. Kemudian yang terakhirlah untuk pagi ni, sebab kita pun dah habis masa. Sebab moderator pun tunggu isyarat lah, nak potong kita lah. Sebelum dia bagi isyarat, kita serah diri dulu, kita surrender dulu. Okey. Kita panggil istislam. Serah diri. Okey. Yang terakhir al-badu. Badu, ba dal waw. Al-badu, badun. Dengan al-zuhur, ra ha waw ra. Zuhur. Apa perbezaan dia? Badu makna jelas. Zuhara jelas juga. Sama. Zuhara jelas. Al-badu iaitu yang mana ada tanpa qasad, tanpa niat. Dalam Quran pun ada wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Surah apa ni? Surah Az-Zumar ayat 47. Apa ayat awal dia?
walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Orang zalim ni dekat akhirat nanti bila nampak azab nak tebus semua sekali harta ada kat dunia ni. Wa badalahum minallah, jelaslah bagi mereka daripada azab Allah. Yang mana azab ni yang mana mereka tak perkirakan, mereka tak terlintas pun. Nah, nampak? Tak terlintas, tak terniat pun. Itu bada. Buah yang keluar daripada mayang kurma dipanggil badu. Baru keluar. Yang muda. Kemudian kalau zuhur ni dia lebih umum. Kemungkinan dengan niat, kemungkinan tanpa niat. Sebab itu dalam Quran adalah suratul Rum ayat 41. Selalu berlaku tsunami, berlaku apa pun orang baca ayat ni. Berlaku Covid pun baca ayat ni kak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah kerosakan di bar mana laut, di daratan, wal bahri di lautan. Telah zahirlah kerosakan. Zahir kerosakan tu dengan niat ke tak niat umum, dua-dua boleh masuk. Jadi maksudnya zahir kerosakan di dunia ni, di daratan, lautan ni, tsunami dan sebagainya, gempa bumi dan sebagainya, disebabkan apa? Bima kasabas aydin nas, dengan sebab tangan manusia, perbuatan manusia. Jadi zahara telah jelas kerosakan, nampak kerosakan tu dengan niat dan juga tanpa niat, boleh dua-dua umum. Tapi kalau badun adalah dia untuk benda yang tanpa niat. Sekadar itulah kita serah kepada moderator insya-Allah. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi kita telah habis 3 bahagian. 3 bahagian, iaitu bahagian pertama yang diambil oleh Ustaz Agong. Kemudian bahagian kedua kamus kata dasar Al-Quran dia oleh Ustaz Angah, dan ketiganya bahagian ketiga oleh Ustaz Farid. Jadi sehingga ini sajalah. Besok dan hari Ahad kita tidak ada kelas. Kita akan jumpa lagi pada hari Isnin. Jangan lupalah kepada mereka-mereka yang sedang belajar, walaupun kita dah masuk siri 18, pengajian kaedah-kaedah itu boleh kata dah masuk ke lagi, hanya ada lagi 2 lagi kaedah dia. Tetapi untuk pengajian Ustaz Agong, dia akan ulang balik ke kaedah terpilih 1 dan dia tumpu kepada terma-terma nahu supaya dia huraikan kepada beginners, orang-orang yang baru belajar ni. Mereka boleh. Jadi bermakna yang lain-lain kita semua boleh menyambung seperti biasa. Hanya untuk Ustaz Agong, dia akan masuk ke bahagian terakhir lah, supaya tidak orang-orang yang dah faham nahu sorof itu dia tak boring. Jadi kepada beginners, jangan risau, jangan give up, sabar banyak-banyak, berteruslah dengan kita. Anggaplah program ini program kita bersama, dan cubalah tarik seberapa ramai sanak saudara kita, jiran tetangga untuk menyertai program pengajian ataupun perbincangan teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, yang mana disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.